Assalamualaikum. Sekejap kita share dulu video. Bagi ramai masuk sikit. Dengar, suara dengar. Okey, Tuan Mafeza dah masuk. Selamat datang. Selamat datang. Okey, admin kita dah masuk. Yang biasa. Slow sikit lah. Suara saya dengar ke? Waalaikumsalam Tuan Fikri. Saya punya page ni macam berat sikit lah. Tak lah. Masuk. Apa benda yang ambil space video saya ni? Patonan lah. Okay, selamat datang. Dengar? Suara dengar? Kita sound check dulu. Minta respon lah. Kalau tak, saya tak tahu. Penat je saya bercakap seseorang je. Dengar? Okay, dengar. Display saya clear tak? Display. Pergerakan semua normal. Okay. Dengar? Gambar semua clear, tak ada pecah-pecah. Okey, sound okey, gambar pun dah okey, admin kita pun dah masuk. Okey, kita boleh mulalah. Okey, Assalamualaikum. Pada yang belum mengenali saya Mio Medibase. Okey, hari ini adalah hari Rabu 17 hari bulan 6. Okey. Kita tunggu lebih banyak kawan-kawan kita yang lain masuk. Okey, sementara tu untung orang yang first masuk, saya bagi soalan NDB dulu. Okey. Okey, saya akan bagi soalan NDB yang pertama. Okey, ni untung orang masuk awal. Soalan yang pertama ni soalan senang. Okey. Okey, soalan yang pertama untuk 30 USD ni non deposit bonus adalah bonus welcome bonus dekat M-Trading diberikan kepada akaun jenis apa? Okey, akaun jenis apa? Adalah dah ada 10 viewer. Dengar speaker? Dengar? Dengar dan clear, sangat jelas. Okey, saya baca komen jap. Okey, salam Tuan Ahmad, selamat datang. Dengar semua. Okey, waalaikumsalam. Standard premium tak tepat. Okey, M premium. Okey, M premium betul lah. Pemenang adalah Muhammad Aminullah. Laju je korang bonus. Okey, kalau boleh jawab, boleh berterusan jawab. Contohnya kalau pemenang yang first ni,
pernah menang sebelum ni, kita akan pilih pemenang yang kedua. Kira jawapan yang kedua lah yang betul. Okay, 30 USD ya. Muhammad Aminullah, nanti di akhir sesi ni nanti saya akan bagi link untuk ke group untuk support untuk claim anda punya NDB. Okey, pair pilihan. Kita pergi kepada pair pilihan dahulu. Ada apa-apa pair yang nak kita tengok ataupun nak saya tengokkan, nak saya reviewkan, boleh type dekat komen. Okey. Boleh type dekat komen. Untuk hari ni saya nak mengajar kawan-kawan kat luar sana teknikal Ingrafin. Ingrafin banyak. Ingrafin ada 2-3 pattern. Okey, tapi saya pun tidak guna semua. Saya ambil yang betul-betul yang saya dah biasa lah. Okey, kita ada pair pilihan daripada Tuan Ahmad Rizwan, GBP USD. GBP USD. Okey, GBP USD ya. NZD USD. Okey, GBP USD. Sekejap saya tengok. Saya tengok GU dulu. Okey, GBP sekarang ni untuk malam ni GBP lebih lemah daripada USD. Okey, tapi bagaimanapun USD pun tak berapa kuat. Okey, kalau kita tengok dekat sini dah buat rejection. Rejection untuk ini weekly. Maksudnya arah besar adalah ke sini. Ini arah besar. Maksudnya mungkin bulan depan baru sampai. Ini 17. Atau minggu depan ataupun 2 minggu lagi lah. Okey lah. Ini arah swing. Okey, arah swing lah. Okey. Untuk ambil short ataupun ambil sell yang selamat. Okey, yang ni yang saya tarik ni adalah trend line. Okey. Trend line. Okey, kalau kita tengok dekat sini pun ada zone supply demand dah sentuh dah pun. Okey. So untuk swing punya orang kata pusingan pertama lah, saya selalu panggil pusingan pertama dah sampai lah. Pusingan pertama, so kita tengok yang lebih kecil lah. Okey. H4. GBP sekarang lemah. Okey, memang H4 destinasi sini untuk hari ni, untuk minggu ni sebenarnya dah sampai juga. Okey, dah sampai juga. So kita pergi dah sampai retest. Okey, retest dari segi teknikal sepatutnya macam ni. Okey. Ini trend line. Yang besar ni trend line untuk weekly tadi. Yang ni trend line untuk H4. So kalau dah sampai macam ni, saya tukar yang ni warna apa nak pakai? Kuning lah, kuning boleh lah. Tak nampak. Kita pakai warna hijau. Okey, warna hijau lah. So pergerakan buyer saya ni, okey. Untuk malam ni GBP lebih lemah. So untuk malam ni mungkin jatuh dulu. Okey. Lepas tu naik sentuh yang timeline ni. Ini adalah pergerakan dalam minggu ni. Jangkaan saya dalam minggu ni. So kalau macam ni kita boleh masuk buy. Saya masuk tu lah. Kita boleh masuk buy di shadow ni. 124,600. 124,600.
masuk buy. Okay lah. Untuk ini untuk GU, GBP, USD. Okay. Kita komen jap. Banyak pilihan pair nyari lah. Okey, GU Tuan Ahmad, GU saya dah bagi lah mapping jangkaan saya, prediction saya. Okey, kita tengok GJ. GJ. GJ lah. Saya biasa tengok daripada weekly. Okey, untuk weekly dia dah retest preview support. Okey. Bila ni tip lah, bila dia retest preview support, dia akan mencari supply demand di atas. Okey, kita tengok ini retest. Okey, supply demandnya dekat sini, nampak? Sini atas lagi. Nampak tak? Dah sampai tak? Okey, kalau kita tengok kita tengok yang sebelum ni. Okey. Kalau yang ni dia sama juga. Dia retest. Okey, dia akan mencari supply demand kejap. Supply demand yang terdekat yang ni. Okey. Kan. Akan sampai ke supply demand atas. Daripada supply demand pada ilmu saya panggil decision box. Okey. Sama juga macam ni. Yang untuk GJ. Okey, dia dah retest, dia reject. Okey, dia akan naik balik mencari supply demand. Supply demand dah sampai kat sini. Tapi dia tak masuk dekat dalam decision box. Okey, sini ada decision box. Okey. Bila tak masuk dalam decision box, okey, kita akan bias dia turun kembali mencari yang ke bawah pula, yang ini. Supply demand yang bawah. Okey. Ini weekly ni. Tak apalah, saya ajar teknikal lah. Weekly dia okey, bawah daripada supply demand ada decision box. Weekly agak besar sikit lah. Okey. So kita kecilkan. Okey. Dekat H4 masih ada lagi satu supply demand kat sini. Okey. Kita tengok juga currency punya meter. Kejap. Currency meter GBP lebih kuat, lebih lemah daripada GBP. Okey, so untuk malam ni, sekejap saya tengok dulu. Sini, agak jauh. Okey, kita letak trend line sini. Benda simple je saya pakai untuk teknikal. Okey, trend line sini maksudnya jangkaan saya macam ni. Oh, ni trend line warna biru tadi kan. Okey, ini trend line warna biru ni trend line. Okey, jangkaan saya dia akan jatuh sentuh yang support dekat H4 ni. Okey. Tu naik sentuh trend line. Alah. Hijau tadi kan. Okey, hijau. Lain pula kena dia. Yalah. Okey, yang ni pergerakan pertama tau. Dia ada satu lagi, kalau market overreaction, dia akan turun lagi ke bawah, cucuk dan naik. Maksudnya hanya shadow saja akan masuk ke dalam area tu. Yang ni jangkaan mungkin besok kot. Besok kot kalau dia nak cucuk ke sini. Tapi yang ini pun masih boleh masuk. Saya entry tu sebenarnya malas kita nak cari sebenarnya. 132 877. Dua 877. Okey. Kalau nak masuk awal boleh. Kalau katakan kawan-kawan ada equity yang lebih, maksudnya equity tu tebal sikit, boleh masuk awal. Maksudnya kalau risiko dia nak floating dahulu adalah sebanyak 62 pip. Okey. So sesuaikan entry dengan equity masing-masing.
Jangan saya baca soalan. Oh, benda ni. JJ, okey. Standard okey tuan. GU, okey JJ. Ada permintaan untuk NZD USD. Terima kasih Sifu, sama-sama. Ni aku ni kenapa ni? Dah MC pasal dia petang tadi. Apa maksudnya ni? Oh, GU. Dah MC sebab GU. Okey, GBP melemah. Okey, sebab tu dia turun lah. Okey, tak apa. MC kita top up lagi ilmu. Kita top up lagi ilmu kan. Kita sampai satu tahap kan. Sampai satu tahap kita boleh balas dendam. Tapi jangan dulu. Kan? Maksudnya dah betul-betul khatam ilmu kan. Maksudnya dah memang dah boleh scalping. Masa tu akan rasalah nikmatnya trading ni. Pada yang kawan-kawan yang masih proses belajar dengan cara yang betul, rancang trading plan yang betul, rancang money management yang betul, rancang equity management yang betul, rancang risk management yang betul. Okay. GU saya dah cover. GJ, weh banyak pair ni. NZD USD. Tak sempat nak ajar Ingafi ni. NZD USD. Ya. Okay, dia dah sampai dah dia punya tujuan. Okay, dia dah sampai dia punya tujuan kat sini sebenarnya. Okay. Simbok dah kat sini. Nampak? So, dia dah breakout. Bila breakout, okay. Breakout kita kena jaga ada fake breakout. Okay. Okay, tapi kita tengok malam ni. NZD agak kuat malam ni. So, jangkaan kita untuk malam ni. Sekejap. Saya melihat sekejap. So, sini dia dah reject. Sekejap lah. NZD ni, sekejap. NZD ni macam nak turun lagi. Okay. Dia masih ada bawah trendline yang ni. Trendline warna biru lah. Okay, kita seragamkan lah. Tak ada kawan-kawan lain pening nanti. Okay, yang ni trendline lah. Trendline warna biru. Okay, trendline warna biru. Okay. Dia masih ada dekat bawah trendline. Kat sini. Okay. Sekarang ni NZD USD ni adalah overreaction ni. Overreaction. Saya nak turun ni. Pecah yang ni dia akan turun ni. Sini. Dia mencari sini. Okay, jangkaan saya macam ni untuk NZD USD. Tapi untuk malam ni NZD kuat, mungkin besok lah. Mungkin besok akan jatuh lah. Okay, malam ni dia naik sikit. Itu. Dia akan buat fake breakout. Dia akan buat fake breakout. Okay, lepas tu dia turun. Ini jangkaan saya untuk NZD USD. Sini dulu. Okay. Ini jangkaan saya untuk NZD USD. Mungkin akan buat fake breakout kat atas ni. Okay. Nampak ah? Yang ni saya tak masuk entry sebab tak berapa cantik dia punya setup. Okay, kita masuk yang mana setup yang cantik lah.
Kita masuk pada setup yang cantik. Okey. Kejap. Saya baca komen jap. Kena review banyak pula komen malam ni. Okey, NZD USD saya dah cover. Ada call tadi. Apa cerita ni? Okey, tak apa, sembang lah tu, tak ada masalah. Okey, logo mana? Okey, tak ada dah. Saya nak cover pay. Soalan jangan keluar lagi. Okey, kita dah tak ada pay, kita nak tengok. Saya nak bercerita pasal Engulfin. Okey, okey, apa yang kawan-kawan tahu pasal Engulfin? Okey, apa yang kawan-kawan? Engulfin adalah apa? Candle pattern. Okey, candle pattern. Okey, candle pattern ni macam apa yang berlaku dekat satu candle ni, contohnya macam ni kan. Okey, apa yang berlaku dekat candle ni? Okey, macam tu. Okey, dia ada ilmu candle pattern. Saya tak hafal semua kan. Saya pernah mendalami tapi saya tak hafal semua. Saya ambil yang mana berguna, saya apply. Okey, saya apply dan saya hanya menggunakan apa yang kita biasa guna. Okey. So kawan-kawan kat luar tu pun betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okey. Engulfin lah. Okey, Engulfin. Sebelum tu nak bagi soalan NDB yang kedua. Okey, soalan NDB yang kedua. Belum ni. ada dia orang buat lawak dekat komen ni. Okey, tak apa. Untuk NDB kita ada juga share terbanyak, like terbanyak dan komen terbanyak. Sebab komen terbanyak ada orang merapu kat komen ni kot. Okey ya. So kawan-kawan kalau nak win menang NDB untuk bahagian share terbanyak, like terbanyak dan komen terbanyak, boleh ni lah, boleh lakukanlah kerja-kerja kan. Kalau target nak share terbanyak, sila share sesi habis live ni. Kalau nak rasa like terbanyak, sila like banyak. Okey, soalan kedua. Okey, soalan kedua. Okey, untuk melakukan deposit ke dalam account trading, okey, di mTrading ada beberapa saluran. Maksudnya ada beberapa pilihan nak laku deposit. Okey, contohnya macam Wirepay. Contohnya macam Zotapay, apa lagi? Ada beberapa kesemuanya. Tak payah senaraikan satu-satu. Tak payah senaraikan satu-satu, cuma bagi je, ada beberapa kesemuanya. Okey, Tuan Ahmad Rizwan, soalan nombor 2 dah keluar. Bian. ada tadi atas. Tak apa, ini soalan nombor 2. Untuk NDB sama juga. Non-deposit bonus 30 USD. Okey, balik pada Engulfin tadi. Okey, yang ni Engulfin lah. Maksudnya Engulfin ni adalah pattern candle. Okey, apa yang kawan-kawan perlu tahu dulu untuk satu candle ni. Okey, macam ni. Yang ni saya ambil kat internet je. Dekat internet memang banyak. Kawan-kawan pun boleh search lepas ni. Okey, kita ada body. Okey, lepas tu yang ada garisan atasnya adalah shadow. Okey, maksudnya atas ni, saya tunjukkan macam ni lah. Okey, body yang nyata ni adalah close open candle dengan close candle. Okey, shadow pula menunjukkan aras yang pernah macam yang belah atas ni, aras tertinggi yang pernah price sampai, tapi price harga dia tak close kat situ. Maksudnya dia turun balik, tapi shadow ni merekodkan harga tertinggi, shadow yang bawah ni merekodkan harga yang terendah sampai. Okey ya.
Faham lah? Kalau tak faham, boleh, boleh tanya dekat komen. Okey, Ahmad Rizwan Abdullah 7 Salawan. Betul lah. Betul lah. Saya copy dulu nama, nanti kita senang. Okey, balik pada Engulfing. Ini kalau untuk yang dah memang power, anggap sebagai refresh je lah. Okey. Apa maknanya Engulfing? Engulfing adalah maknanya pergerakan candle tu nak lawan balik arah. Maksudnya sedang pergerakan sel, tiba-tiba ada satu momentum ataupun ada satu pembolak-balikan, maksudnya buy. Pembolak-balikan maksudnya satu cubaan pergerakan lawan arah untuk ambil buy. Okey. Dia ada sukatan dia. Macam mana kita nak check, okey, dia dah jadi engulfing atau belum. Contohnya kalau saya tunjuk dekat chart, okey ya. Contohnya kalau saya tunjuk dekat chart macam ni. Okey. Sekejap. Okey. Macam ni ya. Kita nampak ini pergerakan candle buy kan. So lepas tu ada penolakan candle sell. Okey, yang ni saya cuma komen daripada engulfing saja. Nak faham engulfing saja, tak masuk supply demand, volume apa semua tak masuk lah. Okey, nampak ada cubaan untuk melakukan sell. Tapi dekat sini berjaya tak buat engulfing? Buat macam ni. Berjaya tak buat engulfing? Tak berjaya kan? Okey. Tapi bila dia patah balik, yang tak berjaya tu dia akan buat balik engulfing yang berlawanan lah. Engulfing ni hanya peratusan valid paling tinggi adalah di puncak ataupun di akar. Okey. Kalau dekat tengah-tengah ni kita boleh abaikan. Okey. Abaikan. Baca komen jap. Okey, saluan Amin share nokta. Nokta tak complete lagi sebab saya contin je. Nanti bila dah habis sesi, contohnya mungkin ada target saya dah 6 bulan ke, saya akan complete kan, saya boleh share. Kelas demo harga tak seimbang. Okey. Dekat sini kalau kita nak tahu dari segi ilmu volume, maksudnya kat situ ada hedging berlaku dekat market. Itu kalau kita nak tengok lebih jauh dalam teknikal lain. Okey, ini saya nak cerita pasal nak bagi kawan-kawan kat luar tu faham pasal engulfing saja. Kan, kalau nak tengok lebih dalam memang kita kena tengok volume, kita tengok order dalam pasaran masuk. Okey, ini nak memahami engulfing saja. Okey ya. So kalau berjaya melakukan engulfing, okey. Ini untuk teknikal je macam ni. Macam ni berjaya tak? Macam ni pun tak berjaya sebenarnya. Okey. Okey. Tak berjaya. Yang berjaya mana? Yang ini nampak. Yang ini berjaya. Maksud berjaya tu, candle yang bertentangan tu berjaya potong macam mana cakap? Potong candle yang sebelumnya. Tak berapa pandai nak mengajar engulfing ni. Okey, sebab yang ni ilmu macam ni. Macam tadi tengah berlaku buy macam ni, belah sini ya buy. Tengah berlaku buy, tiba-tiba ada satu candle yang potong satu body. Candle sell lah, ada candle sell yang potong satu body candle buy. Okey macam ni. Sebab tak? Dia potong kat sini. Nampak? Okey. Potong dan tutup di bawah. Potong dan tutup di bawah candle buy. Contoh kalau dia naik, dia cucuk. Kalau dia cucuk saja tapi dia close kat atas, itu tak engulfing lah. Macam ni. Buat lah. Sekejap saya nak cari. Macam ni kan. Bukan. Nak mencari pattern-pattern candle ni. Agak ambil masa. Sekejap. Macam ni. Ni bukan. Dia cucuk, lepas tu dia masuk balik. Nak cari satu candle. Satu candle.
Tak jumpa lagi lah. Macam ni. Contoh kan. Yang ni tak berapa kuat. Contohnya kalau dia cucuk. Tapi dia masuk balik, dia close dekat sini. Contohnya, yang tu tidak dikira Engulfing. Okay. Kalau satu candle, okay. Engulfing dia dikira sehingga ke 3 candle. Maksudnya kalau, tapi engulfing yang paling kuat 1 atau 2 candle lah. Yang valid lah. Contohnya macam ni, okay. Kita boleh tandakan lah. Yang ni sebenarnya kena buat latihan. Yang ni engulfing. 1 candle dia dah potong. Belum. Untuk Tuan Muhammad belum lagi macam mana nak main dengan teknikal engulfing belum lagi. Saya baru tuangkan macam mana nak kena pasti engulfingnya. Okey, nak main ni ada nak main ataupun nak trade dengan engulfing ada cara dia. Okey, ada teknikal dia. Okey, ada juga engulfing yang dua candle pun kita dikira engulfing. Macam ni tak kuat. Sekejap lah. Kita cari engulfing dengan 2 candle. Susah pula cari engulfing pair ni. Saya tukar EU lah. EU mungkin mudah sikit. Ni 1. Ni 3. Okey, macam ni 3. Kita jumpa 3. Yang ni engulfing 3. Dia close candle buy tu dengan 3 candle sell. Okey. Saya tak berapa suka yang 3 ni. Biasa saya pilih 1 atau 2. Okey. Muhammad Aminullah. Okey tuan. Ya, engulfing memang best. Kalau kawan-kawan pandai engulfing, scalping akan menjadi makanan tuan-tuan. Nak pay. Okey lah. Saya mencari engulfing 2. Dia potong 2 candle. Ini belum. Mana dia? 1 juga. 1. Macam ni. Yang ni engulfing buy. Okey. Engulfing buy. Candle sell tu dia potong oleh 2 candle. 2 candle buy. Okey, faham lah? Jenis engulfing. Saya selalu pakai engulfing yang 1 candle atau 2 candle. Okey. Pergerakan engulfing dia akan berayun. Okey, yang ni teknikal. Teknikal engulfing ni memang tak ada ajar dekat mana-mana. Kan, yang ni lebih pada pengalaman. Okey, kita kena ingat setiap kali pergerakan engulfing dia adalah berayun ya. Setup yang second wave dia yang betul-betul sedap lah. Biasa kalau kawan-kawan nak full margin guna yang second wave. Contohnya macam ni. Ini gambaran. Okey, contohnya engulfing berlaku kat sini. Okey. Ini teknikal ni. Ini memang tak ada ajar kat mana-mana ni. Okey bagi perhatian lah. Okey, katakan tengah buy. Okey, tengah buy. Dekat sini buy kan. Okey. Tiba-tiba ada engulfing sell kat sini. Mana merah pun. Okey, ni sell. Yang ni buy. Okey, ni buy. Okey. Apabila sah je engulfing dekat sini. Okey, katakan sah je engulfing. Pergerakan dia akan bias macam ni. Kita kena bias pergerakan dia macam ni. Alah. Salah ambil pula. Kita nak lukis. Mana lukisan ni? Ikut. Kita kena bias pergerakan dia ke bawah, turun, naik balik. Okey. Ini second way dia. Okey, ini second way dia. Okey, selalu yang kawan-kawan kat luar tu kena benda ni kan. Ini tak ada timing. Boleh jadi hari ni dia turun, hari ni dia naik balik. Okey. Boleh jadi hari ni dia turun, besok dia naik. Okey, ini teknikal engulfing saja. Okey. Second wave dia ni, dia akan mencari balik level yang ini. Level yang ni. Okey. Nampak tak?
Okey, ini bila terbentuk dia satu lagi endorphin dekat sini, saya copy. Okey. Bila berlaku yang satu lagi endorphin kat sini, kan, jangan segan-segan nak masuk sel. Yang ini adalah setup yang paling valid dalam teknikal endorphin. Okey. First tu memang, kalau katakan first tu memang dia berayun. Okey. Yang second tu yang lebih power, dia lebih powerful. Okey ya. Untuk tengok contoh dalam graph. Okey. Kita tengok Okey, kita tengok yang ni. Okey. Yang ni first. Betul tak? Yang valid lah. Untuk nak tengok yang mana lebih, yang mana endorphin yang daripada atas tu yang betul-betul pergi, ada caranya. Yang tu kita kena gabungkan lah dengan teknikal lain. Okey, yang ni first. Betul tak? Okey, kita tengok dia pergi mana. Yang ni first ni. Nampak? Dia akan berayun. Okey. Apabila dia buat endorphin yang kali kedua lagi sekali. Okey, ni endorphin janganlah segan-segan nak masuk sel. Okey, sebab dia adalah endorphin second, saya panggil pusing yang kedua. Faham tak? Contohnya macam semalam dalam grup saya ada seorang tanya, okey, ni seorang tanya, boleh ke share EU kan? Okey, semalam dia tanya saya masa kat sini, kan, dekat sini. Dia tanya saya kat sini, saya kata boleh sebab EU akan buat satu lagi pusing yang kedua punya endorphin. Okey. Lepas tu dia akan turun. Sini yang first, kalau kita tengok sini yang first. Okey. Sini yang second. Okey. Teknikal dia akan patah balik ke sini. Okey, tapi tak semestinya ini teknikal. Teknikal untuk endorphin. Sama ada dia patah balik tu betul-betul dia berayun macam ni, maksudnya dia dah sampai dia ke situ kan. Sini maksudnya tak semestinya dia sampai. Itu bergantung pada volume dalam market, bergantung pada supply demand, bergantung pada teknik-teknik lain jugalah. Bergantung pada teknikal lain. Yang ni saya ajar cuma teknikal endorphin sahaja. Okey. Okey, faham Ada soalan tak? Satu lagi sama juga macam saya cakap, endorphin peratusan paling tinggi valid dia adalah dia akar atau dia pucuk. Kalau jumpa yang tengah-tengah macam ni, yang tengah-tengah, sekejap kita cari yang tengah-tengah. Dia akar atau dia pucuk. So kawan-kawan kena ada sikit ilmu lah, nak kena pasti market tu dah betul-betul ada kat akar atau dah betul-betul ada kat pucuk. Okay. Yang macam ni. Kalau kita tengok yang ni, okay. Contohnya macam ni. Kita dah tahu atas ni boleh dikatakan pucuk. Kita dah tahu bawah ni akar. Okey. Berlaku endorphin kat sini, nampak? Tak berapa nak pergi, betul tak? Sebab dia berada di tengah-tengah. Nampak tak? Nampak tak perbezaan? Berbanding kalau dekat sini, nampak? Yang ni yang first, nampak? Ini yang first. Yang ni yang second. Dia berayun, nampak? Okey. Faham Teknikal endorphin. Okey, teknikal endorphin dia macam ni. So kalau daripada bawah naik atas, endorphin yang first, okey, dia akan berayun. Yang kedua ni memang betul-betul pergilah. 80% akan pergi kalau endorphin saja. Kalau dia betul-betul di atas ataupun di bawah, dia betul-betul di pucuk ataupun di akar. Kalau dekat tengah tu tak berapa kuat sangatlah. Eddy mekanik load besar tu, ya betul. Memang kebanyakan salah endorphin pun untuk kita stepping, kita memang cari endorphin yang kedua, pusingan yang kedua. Okey ramai pula malam ni 41. Okey. Ada soalan untuk endorphin? Okey, dah faham bias Bias macam mana kita nak trade endorphin.
Okay, kalau nak tahu semalam saya ada tekan sikit load. Saya tekan load dekat DJI. Okay, Ingrafin salah satu yang banyak membantu. Membantu untuk kita lebih sharpkan entry. Saya ada share dekat FB saya. Memang semalam saya escaping. Sekejap. Okay, kalau tengok dekat FB saya, yang ni saya escaping semalam saya duduk 5 jam. Okay, saya duduk 5 jam, saya escaping, hasil dia adalah 781 USD. Escaping saja. Kan? Hanya menggunakan teknik saya matrix hedging. Dalam teknik matrix hedging ada saya applykan salah satunya ilmu dalam ni Ingrafin. Okay, ilmu dalam Ingrafin. So yang semalam, yang hari ni tadi saya dah escaping. Okay, berhenti sekejap untuk sesi FB Live. Okay, ada soalan untuk Ingrafin? Kalau ada soalan tanya je. Rekod tak cikgu? Ada. Kalau untuk video FB Live memang ada, setiap sesi memang ada dekat FB. Ataupun nanti boleh pergi dekat Patona punya YouTube. Patona punya YouTube kita ada juga ada juga rakamkan video untuk channel YouTube Patona. Okay, tapi yang dekat Patona tu mungkin lewat sikit lah. Kita letak. Okay, nampak memang faham. Okay, cara untuk perfectkan entry dengan Ingrafin. Okay, macam biasa, setiap satu teknik, okay, kawan-kawan dah tahu dia punya bias Ingrafin punya bias. First Ingrafin dia akan berayun membuat kedua. Okay, yang kedua tu adalah yang paling best. Kalau sama juga, sama juga macam sebelum ni saya ada ajar untuk nak bagikan setup tu power. Maksudnya setup tu betul-betul pergi. Okay, kena pasti sendiri kawan-kawan punya kat luar tu. Okay, setup, trend, confirmation. Satu lagi confirmation. Okay, confirmation. Okay, setup adalah Ingrafin. Okay, setup ni adalah kalau nak pakai Ingrafin saja. Setup ni adalah Ingrafin. Okay. Time frame. Time frame ni terpulang lah. Saya letak lah. Kita kena tengok beza time frame, kena ada sedikit ilmu macam time frame lah. Okay. Trend ni adalah ni untuk apply Ingrafin punya ni Ingrafin punya teknik. Trend ni adalah arah Ingrafin terakhir. Okay. Confirmation apa? Confirmation kawan-kawan kena pakai close candle. Okay, close candle. Okay, faham tak maksudnya macam mana? Okay, saya akan entry guna Ingrafin saja. Saya tak akan tengok supply demand, saya tak akan tengok SNR, saya tak akan tengok apa fundamental berlaku sekarang, kan? Okay. Kau nak pay apa? Sekejap kita tengok dulu ada permintaan pay apa. EJ. Okay, nak pay EJ. Okay, kosong. Okay. Ada orang tengok lagi tak ni? Senyap lah. Okay. First, kita nak apply Ingrafin punya technical. Okay, kita nak Ingrafin. Kita kena cari 3 benda ni. Kita kena cari setup, kita kena cari trend, kita kena cari confirmation. Okay. First adalah kita cari trend. Okay. Nak ambil apa? Kena tahu juga nak ambil mode swing ke, intraday ke, scalping ke. Okay. Yang saya budget mungkin untuk
scalping ke intraday, kita cari engulfing yang paling di atas. Okay, kita tengok sini dah ada first engulfing, betul tak? Ni first. Ni first. Okay. Ini second. Okay, ini second. Yang ni dia dah reject. Okay. Ni dia dah reject. So sekarang yang ni dia buat balik. Yang ni first balik sebab dia dah melepasi engulfing yang terakhir. Yang ni first balik. Okay. Kalau dia buat engulfing dekat bawah ni, kalau dia buat engulfing dalam ni kan. So dalam technical engulfing dia akan turun. Okay. First. Ini second. Ni nampak tak? Ni second. Yang rayunnya yang ni. Nampak tak? Ni. Tu dah sampai dah shadow. Nampak tak? Okay. Yang ni second. Okay. So dengan ni memang dia nak turun ni. Sebab kat situ ada sikit halangan. Okay, engulfing saja ni. Okay, yang ni trend. So kita dah tahu trend kita adalah sell. Sebab kita dah ada 2 engulfing sell. So trend sama dengan sell. Betul tak? Trend adalah sell. So apa yang kita perlu tunggu sekarang ni adalah setup. Setup kita kena cari engulfing sell juga dekat time frame lebih kecil. Okay. Yap. Yang sini kita dah terlepas. Kena tunggu satu lagi lah. Kita kena tunggu engulfing satu lagi. Yap. Kena tunggu engulfing satu lagi. Mungkin dekat area-area sini. Dekat area-area sini mungkin akan buat engulfing. Kita tunggu kat sini. Okay. Yang ni kena tunggulah sebab nak scalping kan. Okay. Kena tunggu dia buat escaping, barulah kita masuk sell. Sebab apa masuk sell? Sebab trend kita tadi adalah sell. Okay, faham Setup ikut trend. Jangan khusyuk ada ni. Okay, Tuan Ahmad Rizal. Ya, ini yang saya ajar ni adalah teknikal engulfing. Memanglah kalau masuk sentiment news apa semua tu memanglah dia langgar teknikal. Sebab tu tapi ini ilmu teknikal untuk engulfing. So kalau kawan-kawan nak trade pakai engulfing, hanya selarikan sahaja. Maksudnya kalau sentiment tu sell, okay, cubalah cari arah sell. Cari trend sell untuk engulfing, cari setup sell. Okay, yang ni ilmu teknikal sahaja, teknikal engulfing sahaja. Okay. Kalau kita nak cerita pasal kalau Tuan Ahmad ataupun siapa nak cerita pasal langgar juga teknikal engulfing, memanglah kalau at least kalau macam supply demand yang teknikal yang banyak trader pakai pun pada waktu market trending 2 minggu lepas, 3 minggu lepas berlanggar begitu saja. Benda ni market, memang kita kena banyak teknikal yang kita kena tengok. Banyak isu sentiment. Kena sentiasa berlapang dada lah. Maksudnya berlapang dada, ambil teknikal mana yang kita rasa valid, sesuaikan. Kalau tak jadi, sentiasa tengok kenapa tak jadi. Okay, lama-lama ilmu tu kita akan top up. Dah lama tuan akan jadi memang super trader lah. Okay, saya baca komen dulu. Jangan khusyuk. Okay, terima kasih khusyuk. Ada fokus. Ya Tuan Ahmad, follow trend. Tengok juga metod tau. Maksudnya tengok juga. Kalau nak follow trend teknikal, tapi janganlah main swing ataupun trader position. Sebab mode swing dengan mode position trader, dia ikut trend fundamental. Okay, dia ikut trend fundamental. Tengok dah naik balik. Ini EJ. So kita tunggu EJ dia buat engulfing. Okay. Dia panggil jua. Okay, jua. So tengok juga kalau
kalau kawan-kawan nak ambil scalping, contohnya hanya sekadar 10 pip, takkanlah kawan-kawan nak tengok trend fundamental. Yang jauh tu kan, trend fundamental kita kena tahu floating dulu. Sebelum dia pecut, dia floating dulu. So sesuaikan. Tak semestinya ikut cara saya, tak semestinya ikut cara Pok Zain ataupun trader lain yang kat luar tu. Sesuaikan dengan ilmu yang kawan-kawan pegang. Maksudnya kawan-kawan pegang, kawan-kawan cuma adjust, sesuaikan. Kan, letak dia punya trading plan kat mana, letak dia punya risk kat mana, letak dia punya money management kat mana. Okay ya. So kena sentiasa sesuaikan. Okay, ada soalan lah. Soalan untuk Engafin. Sementara kita tunggu EJ kita bagi kita set up untuk Engafin. Ada soalan kan kali ni takut terlepas pula ni. Ya luar. Okay, saya bagi soalan ketiga. Okay, dekat M-Trading ada copy trade. Okay, berikan link copy trade untuk M-Trading lah. Paste dekat komen lah. Copy, paste dekat komen. Senang je. Dapat 30 USD. Okay. Bagikan link copy trade M-Trading. Okay, kat sini boleh. Dah ada Engafin juga, candle dah close. Yang ni kita boleh masuk walaupun time frame kecil. Saya masuk instant lah. Okay, nampak. Sebab arah kita tekanan trend tu adalah ke bawah. Okay lah. Masuk, katakan kalau dia naik lagi, kita dalam ilmu mata time frame kita boleh layer di Engafin time frame yang lebih besar. Sebelah. Ini cara nak bermain dengan Engafin. Okay. Cara nak bermain dengan Engafin macam sekarang ni, EJ ni saya dah sesuaikan dengan arah market. Memang malam ni Eropah orang cakap melemah. So kalau nak main dengan Engafin ni kena tahu jugalah pair apa yang sedang kuat, pair apa yang sedang lemah. Okay. Okay, saya biarkan. Tu EJ tadi dengan teknikal Engafin saja kita dah profit 31 USD. Okay. Okay lah. Ni teknikal Engafin saja. Tak ada tengok benda-benda lain lagi. Kita tak ada tengok teknikal support resistance, apa lagi? Teknikal supply demand, teknikal indikator. Belum lagi masuk indikator, berpuluh indikator punya teknikal. Okay. Okay, bila saya punya cuak trading, bila saya dah profit, saya akan buat BE. Kalau kawan-kawan yang ikut MACD base, kan, saya punya corak trading saya macam tu. So, dikatakan kosong risk. Okay. Ini kira scalping lah ni. Okay, faham lah? Okay, saya dah ajar Engafin. Soalan nombor 3 tu tak ada siapa yang jawab lah. Saya dah ajar Engafin. Okay, nak beritahu juga kita dalam Patona kita dah lancarkan copy trade. Dua copy trade. Satu copy trade low risk, satu copy trade high risk. Okay ya. Yang ni copy trade low risk kita. Okay. Manager yang trade ni memang saya paksa dia betul-betul untuk jaga drawdown kan. So KPI yang kami letakkan tak boleh lebih drawdown 10%. So macam sekarang ni masih maintain 44. Sekejap, saya check dulu.
Saya check dulu via. Kan dia orang kata screenshot pula. Kita check via ni. Dia tenang balik lah. Okay. Okay, yang ni kita bercerita pasal low risk kan. Okay. Yang ni ini manager kita dah trade. Usia akaun ni 2 minggu. Baru drawdown 4.4. Okay, 4.4 dengan 2 minggu dengan profit 10%. Okay, sekarang ni dah ada 9 klien yang ikut. Okay. So kawan-kawan boleh tengok lah nanti masuk sendiri. Admin kita minta bagikan link. Bagi link lah untuk ni low risk punya copy trade. Patona punya manager yang trade ni. Okay. So kalau kawan-kawan kat luar sana mencari copy trade yang low risk, copy trade ni saya recommend. Okay, saya recommend by personal. Okay, macam mana pun kawan-kawan kat luar tu kena nilai sendiri. Kena tengok dia punya performance, kena tengok dia punya drawdown. Okay, kena tengok gaya manager ni trade. Okay, so manager trade position tu dia close setiap hari ke atau dia hold position. Benda-benda tu penting. Okay, jangan ikut disebabkan saya recommend. Okay, ikut dengan penilaian yang masing-masing. Kalau rasa manager ni bagus, nak ikut silakan, digalakkan. Kalau rasa manager ni tak sesuai dengan target kawan, mungkin aim dia sikit, maksudnya profit dia sikit ke kan. Cari manager yang sesuai. Maksudnya kalau nak copy trade high risk, cari manager high risk. Yang ni Patona punya manager yang trade low risk. Okay. Okay, tengok ni. Ni EJ tadi. Saya hanya trade guna Engafin. Okay. So, style trading saya memang main BE. So, bila dah macam ni, saya akan anjakkan BE. Okay, kita biar lagi. Okay, yang ni tadi untuk copy trade low risk. Okay. Satu lagi produk yang ataupun copy trade yang kita Patona khaskan untuk kawan-kawan yang suka high risk. Okay, kita ada juga buat manager high risk. Okay, cuma high risk ni dari segi risiko je kawan-kawan memang kena faham lah. Okay, sekejap saya tunjukkan. Okay, ini low risk lah. Low risk, sorry. High risk, super high risk. Kita panggil super high risk sebab manager hanya trade berdasarkan 30 USD. Okay, 30 USD ya. Hanya trade berdasarkan 30 USD. Yang ini baru 2 hari. Okay, 2 hari manager dah buat sebanyak 615%. 615% dengan drawdown 20%. Yang ni memang manager ni cari sharp entry. Okay. Sebelum ikut yang ini, sila fahami risiko dahulu. Okay, sila fahami risiko. Okay, manager akan trade sampai MC. Maksudnya, so kalau ada profit tu, kawan-kawan kena keluarkan. Maksudnya kalau tengok manager dah buat profit 100%, okay, 200%. Keluarkan profit hanya tinggal equity asset sahaja. Okay, katakan kalau manager dah MC minggu tu, dia tak akan trade dah minggu tu. Dia akan trade minggu depan pula. Okay, so kita memang aim, yang ini kita aim sebanyak 500% seminggu. 500% seminggu maksudnya kalau kita tengok win reward.
win reward ya. Okay, saya buka word sikit. Okay, untuk copy trade high risk lah. Dia dah lari ya tadi. Apalah, saya type kat sini lah. Okay, copy trade high risk lah. Copy trade high risk. Okay. Risiko seminggu 30 USD. 30 USD. Okay. Ni risiko. Potensi adalah 500%. Okay, 500%. Seminggu lah, kita kira per seminggu. Okay, seminggu lah. So 30 USD kali 500%. Maksudnya potensi adalah sebanyak 150 USD. 150 USD. Okay. Kawan-kawan, risiko kan 30 USD seminggu. Okay, berpotensi mendapat 150 USD. 150 sama dengan duit Malaysia kali 4.25. Duit Malaysia sama dengan dekat sini lah. IM 637. Okay, risiko dalam ringgit Malaysia kali 4.75. Okay, risiko adalah sebanyak 130. Okay, 130. Yang ni seminggu lah. Okay. Okay, so kawan-kawannya risikokan 30 USD seminggu ataupun 130. Potensi manager akan trade sehingga aim tercapai 500%. Maksudnya sehingga 150 USD. Contohnya kalau minggu tu dah dapat 150 USD, manager akan rehat sambung minggu depan pula. Sama ada capai aim dulu ataupun MC dahulu. Okay. Contohnya situasi, saya bagi situasi ya. Contohnya manager dah profit. Manager dah profit 100%. 100%. Dan lepas tu MC. Okay, lepas tu MC. So dalam situasi yang ini, manager tak akan trade dah. Maksudnya manager dah MC minggu tu. Okay, manager City dah MC untuk minggu tu. So dah habis untuk trade high risk untuk minggu tu. So apa yang kawan-kawan dapat kat sini, modal selamat lagi sebab sebelum tu dah dapat 100%. So sebelum tu dah dapat 100%, maksudnya ada profit. Ada profit 30 USD, loss 30 USD. Loss capital. Loss capital 30 USD. Okay. So maksudnya minggu tu tak ada apa-apa lah. So kawan-kawan hanya perlu tunggu manager trade dapat 100% yang pertama. Selepas tu selamat dah. Selepas tu dah tak ada risiko pada modal kawan-kawan, pada capital kawan-kawan. Okay lah. Faham lah. Untuk copy trade punya high risk, copy trade high risk Patona punya program. Okay. Tapi kalau nak promote dekat klien-klien kat luar, maksudnya nak promote kat kawan-kawan kan, pastikan kawan-kawan tu faham lah. Pastikan kawan-kawan tu faham copy trade high risk ni macam mana. Macam mana permainan dia. Okay, macam mana permainan dia. Sekejap, saya baca komen sekejap. Ya, Tuan Eddie, setiap kali profit walaupun ada 50% boleh keluarkan. Boleh keluarkan profit tu. Kita boleh pakai internal transfer ke akaun sebelah. Okay, hanya tinggalkan 30 USD saja. Sebab manager akan trade 30 USD. MC 30 USD pada minggu tu stop untuk minggu tu. Next week pula. Okay lah. So yang ni sila faham betul-betul. Okay, kita tak nak ada klien yang sawan bila MC 30 USD.
Padahal dia yang pilih kopi tweed high vis. Kalau tak nak kopi tweed high vis, sila pilih kopi tweed yang satu tadi. Sila pilih kopi tweed yang low vis. Okay. Weh, jatuh lagi lah. Okay. Okay. Faham lah? Saya nak tunjuk tadi yang view lah. Sekejap. Agak slow sikit lah. Sekarang ni M-Trading tengah upgrade affiliate untuk bayar mingguan. Sebelum ni M-Trading adalah bulanan. Okay, sekarang ni sistem tengah upgrade untuk ubah ke affiliate mingguan. Okay, saya nak baca sekejap. Boleh nak masuk lebih daripada 30 USD? Boleh. Boleh nak masuk lebih 30 USD, load akan jadi double nanti. Tapi kalau contohnya kalau tuan masuk 60 USD, manager MC yang 30 tu, tuan akan MC 60 lah. Sebab tuan masuk lebih. Okay, tuan Eddie. Okay, low vis. Okay, saya cerita balik low vis lah. Yang low vis ni, sekejap. Yang low vis ni manager aim sekitar 1% satu hari. Okay, ini aim sekitar 1% satu hari. Maksudnya kalau hari ni manager tak trade, besok manager akan cari 2%. Kalau katakan minggu ni manager tak trade, minggu depan dia akan cari 10%. Leverage berapa? Okay, 1,000. Ambil 1,000, follow manager. Okay. Yang ni low risk, tengok drawdown dia baru 4%. Yang ni manager untuk low risk ni memang kita bagi KPI. Dia kena jaga drawdown dia tak lebih daripada 10. Kan? Tak lebih daripada 10. Kita bagi KPI lah kepada manager. Okay. Kalau dia lebih 10, memang saya bebe. Okay, memang saya bebe. Okay. Okay, yang ini untuk minimum, untuk low risk ni untuk capital modal. Modal yang dicadangkan adalah 300 USD. Tapi kawan-kawan boleh masuk follow dengan 100 USD. Cuma kawan-kawan kena sentiasa alihkan profit. Bila profit saja alih. Okay, sebab bila kawan-kawan dah masuk 100 USD tu, risk tu jadi besar sikit lah. Mungkin risk tu daripada low risk jadi medium risk. Okay, sebab capital tu. Manager akan trade berdasarkan 300 USD. Okay, so sesuaikan dengan cita rasa kawan-kawan kat luar tu. Kalau malas nak trade, saya eloknya trade manual. Kan, trade manual. Tapi kalau rasa malas nak trade ataupun nak tambah pelaburan, mungkin nak trade manual, manual. Copy trade contohnya kan. Kalau trade manual MC, copy trade masih ada lagi. Okay. Okay lah. So yang ini tengok sendiri, jangan ikut disebabkan apa yang saya cakap. Kan? Maksudnya nilaikan sendiri, masuk dalam ni, cari volumetric kan. Dengan high vis yang ini, yang high vis nama dia volume X. Okay, volume X high vis. Cari dan masuk dan cari, tengokkan sendiri. Tengok sendiri, nilaikan sendiri, tengok dia punya drawdown, tengok cara manager trade. Okay, kalau manager trade tu macam mana? Dia tutup position ke? Setiap hari ke? Dia hold position ke? Dia BE ke? Okay, nilaikan semua trader kan? Semua trader. Nilaikan sendiri, semua trader, jadi tak ada masalah saya rasa. Okay, cuma yang saya tekankan kalau nak ikut copy trade high vis, jangan sawan kalau manager MC. Okay lah. Dan memang kita declare benda ni super high vis. Okay. Jangan sawan lah. Okay, kata penat nanti kita nak layan orang sawan ni. Okay, ada soalan lain lah pasal copy trade. Tadi saya soalan NDB tadi lah. Sekejap. Soalan NDB tadi siapa lah? Ada yang dia jawab tadi. Sekejap saya dengar. Tak apalah, nanti admin kita tengoklah, kita tak cukup masa. Okay. Saya nak bagi soalan keempat terus. Soalan keempat,
Okey. Soalan keempat Untuk ikut copy trade jenis high risk, perkara pertama yang perlu diambil kira adalah apa? Okey, baru cakap tadi. Okey, untuk ikut copy trade jenis high risk. Okey, tak semestinya copy trade Patona saja. Yang luar-luar tu pun, katakan broker lain pun kalau nak ikut copy trade high risk, kan? Perkara yang pertama kawan-kawan kena ambil kira adalah apa? Okey. Okey lah. Saya, Ahmad Rizwan, saya. Okay, oh ni atas ni. Bahaya kalau company better dah ada profit video tu. Ya, betul. Okay, konsep copy trade, kawan-kawan kalau nak menyelam, saya panggil menyelam dalam copy trade. Nak menyelam dalam copy trade, kawan-kawan kena, yang penting dapat modal dulu. Lepas tu nak company ni buat lah. Kan, contohnya macam ni. Okay, contohnya kalau capital, cara nak selamat dalam copy trade. Okay. First, dapatkan modal equity lah, equity asal dahulu ataupun kita panggil capital. Okay. First dapatkan equity asal dahulu, capital. Contohnya kalau masuk 100 USD, okay, setiap kali sebelum dapat balik 100 USD, setiap kali profit keluarkan internet transfer, keluar withdraw yang profit tu lah. Contohnya ada untung 50. Keluar 50 tu, tinggalkan sahaja yang 100 tu saja. Okay, tinggalkan yang 100 saja. Selepas dah berjaya dapat balik equity, kan? Lepas tu boleh compound. Boleh compounding. Boleh lah compounding, nak biar duit dalam tu berapa setahun ke 2 tahun ke, tak ada masalah. Sebab duit kita dah keluarkan. Maksudnya hanya tinggal profit saja yang dalam tu. So biar profit membuat profit. Okay. Faham? Tapi pemilihan manager tu kena betul. Okay. Pemilihan tu manager tu kena betul. Okay. Banyak lagi tweet yang saya boleh kongsikan untuk nak orang kata nak mendapatkan faedah dengan copy trade ni. Tapi kita tak cukup masa. Okay. Akan datang nanti saya cerita macam mana nak buat duit jadi duit dengan copy trade. Okay. Copy trade. Cuma perkara yang paling penting pemilihan manager. Pemilihan manager copy trade. Okay. Okay. Saya untuk yang nombor 3 saya ambil ni Muhammad Syafiq. Dia yang paling dia yang paling tepat, risiko yang sanggup rugi. Okay, yang ni untuk ni NDB, risiko sanggup rugi lah. Okay, risiko sanggup rugi lah, salah copy lah. Syafiq Sulong. Okay, risiko sanggup rugi. Itu adalah perkara yang pertama untuk kalau nak ikut jenis high risk. Okay, kalau tak faham risiko, jangan ikut. Jangan sekali ikut copy trade high risk. Okay lah, ada lagi pair pilihan. Saya dah habis cover Engafin. Sekejap saya tengok nota saya. Apa benda saya dah buat list to do tadi. Okay, saya dah tuangkan ini review market lepas. Dah pilih. Engafin dah. Okay, like dan share. Tolong like dan share. Okay, like dan share. Okay, saya nak beritahu juga kita Patona kita mencari IB dan MIB di Malaysia, zon-zon dekat Malaysia kita mencari MIB untuk negeri-negeri lain, Sabah, Sarawak,
bahagian utara, bahagian selatan, kemungkinan Patona akan buat kelas satu Malaysia. So kawan-kawan, kita perlukan MIB ataupun IB ataupun MIB dekat negeri-negeri yang akan kita datang nanti. So untuk set up kelas. So MIB dan IB, klien yang datang nanti sepenuhnya MIB dan IB zon-zon negeri tu punya. Kan, Patona tak ambil. Dan asalkan yang MIB dan IB tu dalam network Patona. Kan, Patona tak ambil IB, maksudnya kita tak ambil klien-klien dekat negeri kawan-kawan. Kan, semua klien tu kawan-kawan punya. Tim Patona hanya datang mengajar, buat kelas, kongsi, bagi setup kan. So handling klien bawah network kawan-kawan MIB. Okay, ada soalan? Ada soalan lagi ataupun ada pilihan yang kita nak tengok? Ataupun ada nak tanya pasal Engrafin tadi ke? Boleh juga. Okay ada soalan terakhir. Yang soalan jawapan nombor 3 tadi saya dah jauh sangat. Nanti admin kita akan check siapa yang jawab dahulu. Kan, so kalau saya nak check sekarang macam buang masa. Admin kita akan check nanti. Okay, ada soalan boleh ya? Kau nak tanya pasal Engrafin pun boleh. Saya jarang ajar Engrafin punya ilmu ni. So saya hanya jawab berdasarkan tajuk. Maksudnya kalau lain kali saya dah buka tajuk lain, memang saya takkan jawab sepenuhnya soalan berkaitan Engrafin. Okay, ada yang komen dekat ni, dia kata Tuan Mio masuk EJ Tang Tengah. Yalah sebab kita main Engrafin dia masuk, dia tak kira kat mana, cuma trend tu, pemilihan trend tu yang penting. Okay, pemilihan trend tu yang penting. Stop loss untuk setup Engrafin. Okay, stop loss. Okay, betul lah. Saya dah ada slide untuk setup Engrafin dah. Saya dah ada slide sebenarnya. Okay. Ni. Yang ni Engrafin tadi. Macam ni. Engrafin buy. Okay. Candle buy melebihi candle sell. Engrafin sell, candle sell melebihi candle buy. Okay ni stop loss. Kita ambil stop loss 20 pip daripada shadow terakhir. Okay. Ini stop loss. 20 pip daripada shadow terakhir. Okay. Tapi lebih baik main dengan trade yang Engrafin ni kita pakai stop loss Kita pakai stop loss. Kita pakai break even lah, BE. Nak pucuk SND. SND kita cover lain kali. Technical SND kita cover lain kali sebab SND ni betul-betul powerful. Kan kalau semua tahu SND yang powerful kan, rosak buka. Okay. SND nanti saya akan ajar dalam teknikal yang last kali. Maksudnya siapa yang betul-betul follow saya daripada awal, dia akan dapat setiap ilmu teknikal yang saya ada. Nak ilmu teknikal indikator ada, nak ilmu teknikal support resistance ada. Kan, support resistance pun sebenarnya ilmu teknikal dia dalam lagi. Okay, dalam lagi. A1 dia ada A1. Okay, memang tak ada dekat mana-mana.
20 pip shadow first. 20 pip daripada setup. Shadow setup. Contoh macam saya masuk tadi. Ya. Ni kan. Okay, saya masuk tadi dekat sini. Saya masuk tadi kat sini kan. Sini. Shadow terakhir dia mana? Shadow terakhir dia sini. Nampak ni? Sini. Ni setup. Kalau 20 pip daripada trend tu, plotting banyak lah. Kan? Setup. So maksudnya dekat sini. Dekat sini stop loss. Nampak? Sini stop loss. Sini free, maksudnya kalau market setup tu tak menjadi, kawan-kawan hanya akan kena stop loss dalam kalau yang ni lah. Yang ni setup dekat M1. Okay. Kawan-kawan akan loss dalam 8 pip. Okay, dalam 8 pip. Stop loss Tuan Eddie, stop loss tu dekat setup lah. Dekat setup. Okay lah. Sekejap lah kita bagi laluan sikit dekat iklan. Nak minum je. You've come to the right place. M-Trade offers you hundreds of tradable instruments available at your fingertips. You can buy and sell forex, indices, commodities, anytime, anywhere, with outstanding leverage, no recourse, tight spreads, and no commissions. Start trading real markets with a free $5,000 demo account today. Feel what it's like to be in control of your financial future. Download now. Okey, jumpa lagi. Minit-minit terakhir kita. Looking for the Ada soalan lah? Kalau ada soalan, cakap. Kalau ada soalan, beritahu. Okay, saya pun sekarang ni tengah gila scalping dekat DJI. Kita intai sekejap lah. Okay, DJI saya dia dah warna bagus ni. Share sekejap. Macam ni tengok saya scalping dekat DJI. Kita tengok untuk hari ni lah. Tak, untuk hari ni saya scalping hari ni kan, sekejap saya check betul-betul. Today 17. Okey, 17-19. Okey, untuk hari ni saya scalping DJI saja. Saya dah dapat 230 USD profit. Saya dah withdraw daripada profit ni 100 USD. Okey, salah satu kalau kawan-kawan tahu Engulfing, scalping kawan-kawan akan power. Akan jadi betul-betul powerful. Okay lah. So mantapkan ilmu Engulfing untuk kaki-kaki scalping. Okay. Okay lah. Saya rasa cukup setakat tu. Okay, terima kasih pada yang sudi meluahkan masa untuk melihat sesi FB Live saya ni. Dia harap segala perkongsian saya akan dapat mendatangkan faedah pada kawan-kawan. Okay, sekian. Terima kasih.